Gini ke nak buat begini? Rupanya dia ada lain makna. Jangan begini, muslimat marah. Calon nombor 2, tapi kita sini calon nombor 1, insya-Allah. Senang. Sebenarnya hakikat sebenar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu mencabut ketahundi, kadang-kadang nombor berapa pun kalau Allah takdirkan menang, insya-Allah dia tetap menang. Saya dulu di Bang Krian nombor 4 nak bergambar. Muslimat 4. Muslimat 4. Dia tak berani nampak. Nanti pada 12 hari bulan adalah peluang untuk kita memilih wakil kita. Bila ada kekosongan itu mesti diisi. Ya. Kerana orang yang mengisi kekosongan tersebut adalah pengundi-pengundi yang menentukan pada tuju siapa yang dia ingin memimpin dia. Setiap calon membawa 3 agenda. Kita belakang dia, akhlaknya, kebolehan dia, kemampuan dia, termasuk juga integriti yang pesan kerana takutkan Allah. Tetapi bila dalam memilih jawatan, fazal innaka dhaif. Adalah alaihi. Abu Zar, sesungguhnya kamu lemah. Jawab ini mana Allah. Kan tanggungjawab. Sebab itu pemimpin yang dipilih, dia kena faham jawatan bukan habuan. Ya. Jawatan ini bukan benda yang dibanggakan. Jawatan ini bukan peluang membolok kekayaan ataupun melakukan tindakan-tindakan di luar batas-batas kemanusiaan. Ya. Sebab itu kalau kita lihat pemimpin ni, kalau dia buat baik, maka dia dapat pahala yang sangat besar. Tapi kalau dia buat silap, dia menanggung dosa yang sangat besar. Ya. Sebab itu bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, ucapan pertama Sayyidina Abu Bakar, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Kamu semua telah lantik aku sebagai khalifah, sedangkan aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Kalau kamu dapati aku dalam keadaan benar, bantulah aku, tolonglah aku. Tapi kalau kamu dapati aku dalam keadaan yang tak betul, maka tolong nasihatkan aku dan tegur aku. Itu tanggungjawab pemimpin yang kita nak pilih mewakili kita. Ya, kekosongan mesti diisi. Kalau orang soleh tak isi, orang baik tak isi, maka dia akan diisi oleh orang yang jahat, orang yang fasik. Maka kan itu kita mesti memilih berdasarkan apa yang dipandu oleh Allah, bukan ikut nafsu kita. Ya, tapi kita pilih. Yang pertama saya sebut ialah pribadi pemimpin yang nak dipilih. Setiap calon dalam Perikatan Nasional kita semak semua. Ya, dengan insolvensinya, dengan polisnya, dengan SPRM-nya. Ya, kalau dalam PAS kita bawa masyurah ulama lagi, kita teliti pula latar belakang dia, akhlak dia, amalan dia. Apakah dia termasuk orang yang melakukan dosa-dosa besar? Kalau dia terlibat, kita akan gugur kelayakan dia. Ataupun dia tu bagus, tapi isteri dia tak bagus. Ya. Contoh isteri tak pakai tudung, dalam PAS tak layak jadi calon. Ya, walaupun suami dia baik, ya, suami dia baik, tapi isteri tak pakai tudung. Contoh, dia hilang kelayakan suami dia calon. Ya. Ataupun dia pakai tudung, suami pakai tudung, tak layak juga. Itu ketuaya. Maknanya kita semak teliti latar belakang kemampuan dia sebagainya. Yang kedua, parti yang diwakili.
Sebab setiap calon terikat dengan dasar polisi parti tersebut. Ya. Sebab itu hebat macam mana seorang pemimpin. Kalau parti dia berada atas landasan yang tak betul, dia tak mampu nak menegur parti dia, dan tak mungkin dia boleh membetulkan parti dia. Ya. Sebab itu kita nak pimpin, kena tengok. Ya. Saya sebut dalam banyak tempat. Ya. Kalau kita nak naik kenderaan, nak naik bas, jangan tengok bas saja. Barunya bas, cantiknya bas, bunga tayar bagus apa semua. Tengok driver tu gila tak gila. Ya. Ya. Driver bas tu yang nak pimpin kita ni. Ya. Pemandu tu. Adu-adun kita lantik. Dalam adu-adun tu, kalau kita menang, dipilih siapa jadi menteri besar. Dia nak pandu dalam peringkat negeri. Di peringkat persekutuan, kita pilih pada menteri. Lepas tu nak pilih tu kena tengok. Ya, sebab dia dipilih pada orang yang terbaik di kalangan yang ada. Ya, sebab tu dilihat dasar parti. Apakah dasar itu hanya menyokong kepada nilai-nilai yang ma'ruf, yang baik. Ekonomi rakyat, peningkatan pelaburan, ya, kehidupan rakyat, kesejahteraan masyarakat, itu penting. Tapi kita kena lihat bahawa dalam Islam ni, nilai yang baik wajib ditegakkan. Nilai yang buruk juga wajib disekat. Ya, wajib dihalang. Banyak masyarakat, banyak pimpinan hanya mendominasikan nilai yang baik. Nak bangunkan negara, pelaburan yang hebat, perancangan ekonomi yang bagus. Yang itu tak ada masalah. Tapi kita kena ingat bahawa compare dia punya partner kepada nilai baik, ialah mesti ada pencegahan kepada nilai yang buruk. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kena ada dua serentak. Ya. Yang baik kita tegak, tapi yang buruk juga kita sekat. Ya, sebab kalau kita biar keburukan ini akan merosakkan kebaikan. Ya, sebab tu kadang-kadang ramai tokoh hebat dia, tapi nilai buruk dibiar berlaku dalam masyarakat. LGBT-nya, nilai kemungkarannya berlaku dalam masyarakat. Akhirnya keburukan inilah yang akan meruntuhkan negara tersebut. Ya, sebab tu Islam datang dalam bentuk satu sistem yang lengkap, yang syumul. Ya. Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanu al-kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsarul fasiqun. Ya, firman Allah Ta'ala, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya, sebab itu kita politik mesti ada landasan dia, tapak dia. Ya, ekonomi ke apa, semua sekali mesti ada paksi yang betul. Umpama kita nak bina bangunan yang tinggi, foundation dia mesti teguh, mesti kuat. Ya, kalau tapak dia tak kuat, bangunan tu akan runtuh. Ya, tapak tu mesti kukuh, mesti kuat. Tuan-tuan tengok pokok yang subur, ya, buah yang banyak, buah yang sedap, cantik buah dia. Biasa orang puji pokok, ya, buahnya, rendangnya, berbuah banyak kali, banyak buahnya. Tapi orang jarang memuji akar yang jadi foundation kepada pokok tu. Hebat pokok tu kerana akar dia. Ya, akar dia. Akar yang kukuh ni lah menyebabkan dahan dia merimbun di udara. Firman Allah Ta'ala, ya, wa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimah yang baik. Kalimah yang baik ialah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seumpama pohon yang baik. Kata Allah Ta'ala, akarnya menjunan ke dalam perut bumi, dahannya merimbun di udara. Tapi orang tak nampak akar. Sebab tu bila kita pilih pemimpin, tengok dasar parti ke mana. Ya. Kita tak boleh terima dasar yang bercanggah dengan syarak. Sebab dia meruntuhkan. Ya. Apa agama sekalipun, apa bangsa sekalipun, asalnya asal yang sama. Sebab manusia, dia berpijak kepada dasar politi yang sama. Ya. Apa dia? Fitrah kejadian manusia. Itu sama saja. Ya. Tak ada orang yang suka yang buruk. Tak ada orang suka mencuri. Ya. Tak ada orang suka berzina. Pernah satu hari seorang pemuda mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Dia minta izin pada Nabi SAW. Dia masuk Islam. Ya, tapi dia baru masuk Islam.
Dia mari jumpa Nabi, dia minta izin pada Nabi untuk berzina. Nabi tanya dia, suka tak kalau sekiranya mak kamu orang zina dengan dia? Tentu tak suka ya Rasulullah. Kalau adik kamu dizina oleh orang, kamu suka tak? Tak suka Rasulullah. Kalau isteri kamu orang zina dengan dia, kamu suka tak? Tak suka Rasulullah. Kalau anak perempuan kamu orang zina dengan dia, kamu suka tak? Tak suka Rasulullah. Nabi kata, Habib, engkau minta izin pada aku, wanita yang kamu zina tu sama ada isteri dia, anak dia, ibu dia, atau adik-beradik dia. Ya. Tapi cara Nabi SAW mendidik masyarakat supaya dia berfikir. Sebab itu kita buat ceramah dalam kempen politik. Malam ni kalau tuan-tuan tengok online, berpuluh-puluh ceramah malam ni saja. Ya. Ramai, banyak ceramah seluruh 6 negeri ni. Ya. Kenapa perlu ceramah? Supaya manusia, pengundi dengar. Tuan-tuan kena kenal calon sebab kita nak pilih dia. Tuan-tuan kena dengar apa yang calon nak bawa, komitmen dia yang disebut manifesto. Ini janji bila kita diberi kemenangan, yang ini kita nak buat. Ya. Sebab itu kita nak tahu dia mampu buat tak mampu buat, tengok pada latar belakang sejarah. Ya. Waktu Perikatan Nasional mentadbir Kerajaan Persekutuan, apa yang dibuat? Zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, zaman paling mencabar. Waktu Covid, apa dibuat pada rakyat? Ya. Dalam keadaan yang tuan-tuan tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi kerja, gaji pun diskat. Di waktu yang sama, bayaran bank kena bayar, iuran insurans kereta kena bayar, insurans rumah kena bayar. Tekanan bertambah, nak keluar rumah tak boleh. Waktu itu apa yang Tan Sri Muhyiddin buat? Ya. Dikeluarkan dana. Ya. Pastikan setiap rumah dapat bekalan makanan, ada makanan atas meja masing-masing. Ya. Bincang dengan bank, tangguh dulu pembayaran. Ya. 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan ditangguh dulu. Ya. Kemudian orang yang terkesan diberi bantuan. Kita nak tahu kawan ni, tuan-tuan, jangan ukur waktu senang. Ya. Waktu senang sekarang PN senang, dah lah senang. Lepas tu dia boleh lagi boleh pasal relax. Ya. Ya. Kalau kita nak kenal sahabat, tengok waktu kita susah. Bila susah, siapa yang sama kita? Ya. Jangan tengok waktu senang. Waktu senang memang ramai kawan kita. Ya. Sebab itu bila kita bawa, ya, supaya masyarakat menilai. Dan kita sekarang ni semua maklumat di hujung jari. Ya. Ni kita ada 2 hari lagi dengan pilihan raya. Ya. Kita tengok bagaimana kerajaan yang ada ni, kerajaan BNPF ni sangat tertekan sehingga terpaksa declare istihar. Pelbagai-bagai bantuan diberi di Terengganu, anak muda sampai 200,000 diberi macam-macam peruntukan. Pergi ke Kedah, istihar pula kepada penanam padi, istihar lagi. Ya. Penjawat awam, istihar lagi. Yang pencen tentera, istihar lagi. Ini apa ni? Sebab kalau kita lihat di antara agenda besar menteri yang ada dan tim yang ada ialah lakukan reformasi terhadap sistem yang ada. Ya. Ini yang komitmen dia. Ternyata bila dia berada dalam jadi Perdana Menteri, diulang semula, bahkan lebih teruk lagi. Tekanan pada pembangkang. Siapa calon ni kena senarai nak pergi ke mana tiap-tiap hari. Ya. Saya pergi ke Gua Musang. Ya. Calon kena senarai setiap besok nak ke mana. Kalau disenaraikan 6 tempat, tak boleh tambah 6 saja. Ya. Malam pukul 6 saja, malam tak boleh. Saya kata, takkan macam tu. Ya. Kita kesian ni, pasukan keselamatan ni petugas. Ya. Mereka ni orang bekerja. Saya lama dalam kerajaan. Bila diarahkan, kita paksa laksana kerja. Kadang-kadang kita bincang, kesian dia orang terpaksa ikut. Eskort calon, eskort penceramah, pimpinan datang. Kalau calon masuk rumah, ikut sekali. Ambil gambar, dicakap dengan siapa. Kalau hidang makanan, ambil gambar makanan tu. Apa dimakan? Ya. Kari pap, inti apa? Ya. Geram juga aku. Tak, maknanya, dipantau, dikawal sungguh-sungguh. Kenapa berlaku demikian?
Kerana mereka bimbang dengan gelombang rakyat 6 negeri ni. Betul tak? Betul. Kalau dia rasa selesa, tak perlu pantau. Apa yang kita nak bimbang? Kalau kita kata, oh ini pengisytiharan ni bukan kena mengena dengan pilihan raya. Sebab tu Al-Mahmur Tuan Azim kata, kalau bagi ambil, bagi gula, kacau. Bagi kain, pakai. Bagi duit, ambil. Undi, bulan. Sebab itu tuan-tuan, bagi kita, kalau kerajaan yang ada ni rasa stabil, kuat, kukuh, boleh kekal pentadbiran di Selangor, di Kedah, tentu tidak akan sampai Perdana Menteri turun hampir banyak tempat. Saya rasa ni kali pertama Perdana Menteri turun dalam pilihan negeri paling kerap di dunia. Betul. Sebelum ni, zaman Tun Mahathir ke, zaman Ismail Sabri ke, mari pilihan kecil, mana dia turun sana? Dia tak turun. Pada dia terbawah dia buat kerja. Sebab bila Perdana Menteri, dia turun dengan komitmen sebagai Perdana Menteri, dia lain. Pegawai tu paksa sedia. Sebab tu kita tengok kenapa dia turun. Pertama, gelombang sekarang ni sangat luar biasa. Saya pergi mana-mana program pun kadang-kadang, tuan-tuan tak payah pimpinan hebat lah, tuan-tuan je. Tuan-tuan pergi pasar malam ke, pasar minggu orang ramai tu, tuan-tuan angkat tangan je. Angkat tangan, cukup dah. Tuan-tuan angkat tangan je, semua angkat tangan. Lepas tu takbir semua. Macam kita pergi ke orang ramai, tuan-tuan tengok, kata tengok. Tengok je. Apa yang berlaku? Semua orang akan tengok. Semua orang tengok. Lepas tu dia tanya, Ustaz tengok apa? Tengok PM. Buat apa di situ? Sekarang fenomena. Sebab tu gelombang sekarang ni ialah lebih besar daripada pilihan umum. Kita pandai. Kenapa? Sahabat-sahabat kita ahli-ahli UMNO, mereka ni sebenarnya ialah setiap parti dia sayang pada parti dia. Saya faham. Macam kita lah, saya orang PAS, saya akan sayang pada parti saya. Ahli UMNO tentu sayang pada parti dia. Dan bila kita buat himpunan penyatuan ummah, ingat ya, penyatuan ummah, bukan penyatuan politik. Yang kita nak bina dulu ialah penyatuan ummah. Muafakat nasional itu menyatukan ummah, bukan nak menyatukan parti politik. Kalau sekadar hanya untuk parti politik, Pahang UMNO cukup. Tapi kenapa kita minta bersatu join? Sebab umat ini perlu bersatu. Kalau kita pecah, kita hilang kekuatan. Dan rakan-rakan kita ahli UMNO faham. Bahkan waktu MN dulu, kita dah UMNO datang majlis kita datang majlis UMNO, tak ada masalah dah. Yang jadi masalah sekarang ialah orang nombor satu. Saya ni pengerusi Muafakat Nasional, wakil PAS, Tok Mat wakil UMNO. Gagasan ini dibina waktu Zahid bercuti di pangku jawatan Presiden UMNO oleh Tok Mat pada waktu itu. Kita duduk, kita bincang. Antara agenda apa dia? Umat ini perlu bersatu. Setuju. Kita kena buka ruang ini pada mana-mana parti, mana-mana NGO nak bersama. Kita tulis surat masa tu kepada Bersatu, jemput. Bersatu pun setuju. Bahkan untuk maklumat tuan-tuan, waktu itulah ni sejarah. Dalam persetujuan tu untuk mengekalkan Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Masa itu. Makna PRI 15 baru ni, kalau menang penyatuan ini, kekal Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Tapi UMNO biasalah bila mula rasa kuat, sokongan balik semula. Sebab waktu dia teruk tu, PAS mari tolong dia. Kawan-kawan lari. 14 parti komponen semua tinggal. Semua tinggal. MCA, MIC pun mari bincang. Pada waktu itu. Bahkan MCA bertanding di Balakong. Guna logo sendiri, bukan guna logo BN. Waktu itu 14 parti komponen BN semua tinggal. Habis kenapa PAS tolong? Sepatut kita hijau lah masa tu. Sebab pahlawan UMNO sejak kecil lagi. Saya lah awak UMNO sebelum beranak lagi tu kan. Habis bila UMNO tertekan, kenapa PAS tolong? Sebab kita tahu politik Malaysia ni mesti lead by, diketuai oleh majoriti rakyat.
Majoriti rakyat Malaysia ialah orang Melayu. Orang Melayu mesti menerajui. Kalau tidak, kestabilan politik tak akan berlaku. Kita bincang dengan UMNO. Mari kita duduk sekali kita bincang. Sebab tu sekarang ni saya pergi mana-mana, bila berlaku demikian, ahli UMNO sangat kecewa, tuan-tuan. Di Rantau Panjang 450 orang ahli UMNO isi borang. Saya terima borang tu 450 orang ahli UMNO keluar pada UMNO masuk PAS. Allah. Itu data panjang, data pendek lagi lah. Okay. Di Kubang Krian, di Kelantan banyak tempat. Saya turun ke Pening, turun ke Kedah. Kedah Masya Allah. Maknanya ramai kawan-kawan kita tempat UMNO. Kita tanya, pasal apa Pakcik Wan Som daripada UMNO masuk PAS, masuk menyokong Perikatan Nasional? Banyak sebab. Tapi yang terbanyak kecewa dengan tindakan Presiden. Sebab kedua, melihat UMNO dah tak ada masa depan. Sebab dia rasa dia kena tipu. Dia undi BN dapat DAP. Ini real. Dan dia tak, DAP pun kami tak sangka nak akan bersama dengan UMNO. Tuan tengok dalam parlimen macam mana ahli-ahli parlimen DAP serang UMNO ni habis-habisan. Tiap-tiap hari YNDB tak putus-putus serang. Perompak, penyamun, penyakau, semua tu tiba-tiba boleh duduk sekali. Sebab tu bila Anwar dia menteri, ada seorang tanya, kenapa kita Perikatan Nasional nak tumbangkan kerajaan yang nak hapus rasuah? Nazir Aziz buat kenyataan, dia duta ke Amerika. Kenapa Perikatan Nasional nak tumbangkan kerajaan yang nak perjuangkan rasuah penyelewengan? Kita tidak menentang orang yang nak berjuang rasuah, tapi rakyat menilai. Kita nak hapus rasuah, menentang penyakau, perompak, tengok sebelah sikit. Rakyat tak yakinkan itu. 47 kes NCS tak selesai. Siasatan dah lama, jauh lebih dulu daripada yang lain. Kenapa tak ada pendakwaan? Saya dipahamkan siap kertas siasatan dah siap pun tak ada pendakwaan. Pelbagai penyelewengan laporan sebelum ini tak ada pendakwaan. Jadi orang hilang keyakinan. Bukan nak menentang siapa nak menentang rasuah. Dalam PAS ni kita bukan menentang yang beri saja, yang menerima, yang beri pun kita tentang. Tuanku Presiden kata jangan hanya fokus pada penerima rasuah, fokus juga pada pemberi rasuah. Yang beri inilah dalam Islam pemberi penerima sama je. Ar-rashi wal murtashi finnar. Na'udzubillah. Pemberi dan penerima dua-dua dihukuman ke neraka. Tapi bayangnya bila pemberi rasuah akhir sedia jadi saksi membuktikan bahawa dia terima rasuah, maka yang terima kena, yang beri dibebaskan. Sedangkan penerima tu kalau tak ada pemberi, dia tak akan dapat. Sebab tu dalam Islam jangan kita ingat kita buat fitnah pada orang, orang tu kena. Umpama dalam kes macam-macam kes berlaku. Ada orang mendakwa dia melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki, memburukkan laki-laki yang dia yang mengaku tu kena hukum dulu tau. Sebab dia mengaku dia buat. Adapun laki-laki tu dia tuduh kena siasat. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, ni kaedah dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, 12,000 lagi lah peluang. Dan saya tengok gelombang ni tak boleh sekat. Tak boleh sekat dah. Satu gelombang yang sangat luar biasa, jauh lebih besar daripada pilihan raya umum Kelim Belah baru ni. Pilihan umum baru ni kita tak nampak sangat tuan-tuan. Dalam media sosial di ujung-ujung tu 2 minggu dekat mengundi barulah kita nampak gelombang anak muda bersama Perikatan Nasional. Sebelum tu tak nampak. Sebab orang muda kita tak tahu dia punya kecenderungan politik dia. Tapi sekarang kali ini Masya Allah, sangat luar biasa. Pasal apa? Rakan-rakan kita di UMNO, dia tahu, dia kata kami tak nak bersama DAP, kami tak nak dengan pimpinan yang bawa parti melemahkan UMNO, bukan memperkukuhkan UMNO. Makin lemah UMNO, makin lemah PM. Parti komponen tak dapat kursi, bayangkan. Kita dalam PAS, dalam PM, kita ada gerakan. Kita bagi kursi-kursi pada gerakan. Kita raih. Big UMNO makin hari bukan makin kuat, makin lemah, makin lemah.
Ya. Dulu UMNO lead Ismail Sabri ni pada UMNO, naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri masa itu. Tapi siapa yang serang dia? UMNO juga serang dia. Kerajaan gagal. Itu yang serang dia UMNO. Ya. Sebab itu bila kita memimpin, kita dapati kita mampu melaksanakan tanggungjawab. Ya. Dan kali ini bila masing-masing dah tahu ke hala tuju. Ya. Sebab tu tak pelik Selangor ni antara negeri yang dijangka PSBN akan tumbang, Perikatan Nasional insya-Allah akan ambil alih pentadbiran Selangor. Allahu Akbar. Saya banyak dun di Selangor saya turun. Kebetulan saya mas'ul untuk PAS di Selangor. Ya. Saya turun memantau. Ya. Dapat report ya, tentang pencapaian Perikatan Nasional di Selangor. Alhamdulillah. InsyaAllah hijau ni antara dun yang kita yakin, kita berusaha, kita munajat, kita doa, InsyaAllah kita akan menang dun hijau ni pada 12 bulan nanti insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, yang akhir, yang ketiga ya. Yang pertama calon, yang kedua polisi dasar yang dibawa oleh parti. Kemana hala tuju, itu lihat dalam manifesto yang kita tawarkan pada rakyat. Yang ketiga, tidak kurang juga penting, ialah memelihara, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan ingat bahawa bila kita ramai pasti kita menang. Ya, jangan ingat dulu pilihan raya umum dulu kita menang besar duk hijau, maka kali ini kita lagi besar. Boleh usaha ke arah itu, tapi ingat kita mesti ada pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus hubungan dengan Allah. Ya, jangan rasa hebat kita ni, kita boleh buat. Ya, jangan. Ya, kerana Allah Taala menegaskan dalam Al-Quran Karim kisah perang Hunain. Perang Hunain itu sahabat-sahabat rasa takjub kerana ramai yang menyokong, tentera Islam ramai. Allah kalahkan. Pasal apa? Kerana dia rasa dia punya yang kuasa menentu, bukan lagi Allah. Kerana manusia ni bila kita kecil, bila kita lemah, kita kuat bergantung dengan Tuhan. Bila kita rasa kuat, kita mula kurang bergantung dengan Tuhan. Sama orang sakit pun. Orang sakit di hospital tu, yang minta tolong ustaz buat semai hajat, tolong masjid-masjid buat semai hajat. Sakit apa ni? Kena operasi jantung, masalah buah pinggang, kena stroke, penyakit serius, minta masjid buat semai hajat. Kalau ada yang kena panau buat semai hajat. Ya. Tok Imam buat semai hajat sikit, anak saya kena kurak. Tak ada. Pasal apa? Dia tak rasa kritikal, dia tak rasa bahaya. Sebab itu kita ni jangan sekali-kali kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jauh dengan Allah. Kita pilih pemimpin, kita nak pemimpin kita baik. Kita sediakan rangka hala tuju ke mana pemimpin nak bawa kita. Kita susun nilai yang baik, kita sekat nilai yang rosak. Tapi di waktu yang sama, kalau kita jauh dengan Allah, Allah tak akan tolong kita. Bahkan ada satu hadis, ya, saya pernah sebut kepada menteri ini dulu, ya, dalam parlimen, ya, hadis Abdullah bin Samrah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi beri peringatan pada Abdullah, Abdullah, jangan kau melampau-lampau nakkan jawatan, bersungguh-sungguh nak jawatan, beria-ria nak jawatan. Nanti kalau kamu dapat pun Allah tak akan tolong kamu, kata Rasulullah. Tapi terimalah bila masyarakat nakkan kita, mengharap pada kita, InsyaAllah Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita. Ya. Jawatan ini bukan benda yang kita rasa kita hebat kerana kita. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana 3 perkara jangan tinggal. Pertama, jangan tinggal Al-Quran. Tiap-tiap hari kena buka Quran. Pagi-pagi buka handphone, baca Quran dulu. Ya. Jangan tengok Facebook dulu, jangan tengok WhatsApp dulu, jangan tengok TikTok dulu. Ya. Malu dengan Allah Ta'ala. Satu hari TikTok kita tengok, Facebook kita baca, Quran tak baca. Ya. Tak rasa malu ke depan Allah Ta'ala besok di akhirat? Ya. Jangan sampai tak buka Quran. Jangan berlalu satu hari tanpa buka Quran. Ya. Tak patut, tuan-tuan. Ya. Yang kedua, jangan tinggal selawat pada Nabi SAW sebaik-baiknya 100 kali sehari atau lebih. Ya. Jaga selawat. Ya. Yang ketiga, jaga sedekah. Ya, jangan tinggal sedekah. Ya, dalam PAS
kita didik ahli kita daripada kecil mesti ada saham dalam kemenangan perjuangan Islam. Perjuangan ni biar kita ada saham. Kena ada saham. Sebab tu orang PAS ni tu kalian, yang mampu derma, yang mampu sedekah. Bendera tu lepas pilihan raya, kutip balik, simpan, susun, basuh, gosok. Kawan-kawan kita terkejut. Dia kata, ni PAS dapat duit mana ni? Mungkin tokai judi lah ni bagi ni. Punya gila. Kita duduk tutup premis judi, tokai judi sokong kita bagi duit pada kita. Pasal apa? Cepatnya banyak dia PAS dalam mana? Tuan-tuan, orang PAS ni kutip balik, basuh, simpan, gosok bendera tu, reka bendera tu. Baju suami pun tak reka lagi, bendera dulu. Bila mari pilihan raya, bendera tu yang kita guna. Saya lama dalam parti. Kita susah. Sebab tu bila pemimpin daripada orang susah, dia tahu rakyat susah. Bukan berpura-pura tahu rakyat susah. Yang hidup tak pernah susah, dia tak rasa macam mana derita orang susah. Tapi kita yang susah, yang biasa, dia tahu. Saya pergi ke kawasan saya di Kubang Krian, tuan ambil iktibar. Satu keluarga yang sangat miskin. Ni calon kita, ni perhatian. Satu keluarga yang sangat miskin. Saya masuk rumah dia, rumah kayu, tak ada kapet, yang ada tikar saja. Saya masuk pergi salam, isteri dia jawab salam, masuk, saya masuk dulu. Sebelah tepi dinding, satu katil, suami dia kena stroke koma, setahun lebih. Saya pergi kat pakcik ni, beri salam, tak ada respon, usik tak ada respon. Kata isteri dia, tak sedar pun dah ustaz, koma setahun lebih dah kena stroke. Kata Masya Allah. Tak pernah duduk kat dia, saya doa dia, saya pun duduk dengan makcik tu, isteri dia. Seorang makcik yang tua, kaki kena potong sebelah kerana kecaman. Terbaring atas lantai, terbaring atas tilam nipis. Saya duduk dengan dia, saya tanya makcik, nak katil lah, kita cadang nak angkat katil. Dia kata memang dia tak nak katil, sebab dia kata payah, nak turun naik katil payah, dia lebih selesa begitu. Saya tanya dia, siapa yang jaga pakcik ni? Dia lah, saya dah jaga. Alhamdulillah, bolehlah jaga-jaga sikit. Masya Allah. Duduk berapa orang rumah ni? Berdua. Dia dengan suami dia. Pas apa yang boleh makan? Saya lah. Alhamdulillah, bolehlah masak-masak sikit-sikit. Mengesok-ngesok pergi dapur. Saya kata, Pak, duit-duit macam mana? Alhamdulillah adalah rezeki, Alhamdulillah ada. Saya borak dengan dia dekat setengah jam. Mulutnya tak putus-putus menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hingga tak rasa susah. Dia tak rasa susah pun. Alhamdulillah, bolehlah. Orang lain lagi tu, Ustaz. Orang lain langsung tak boleh bangun. Makcik ni bolehlah buka-buka sikit. Orang lain lagi teruk. Bila dibayarkan orang lain lebih teruk pada dia, dia rasa syukur apa yang Tuhan beri pada dia. Menyebabkan mulutnya tak putus-putus mengulang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini tuan-tuan, jiwa. Saya wakil rakyat kawasan tu. Saya pergi jumpa dia, sepatah minta pun tidak. Tak ada YB datang tangan kosong ke? Kalau kosong baik tak datang. Tak ada. Boleh ke beri bantuan-bantuan sikit? Tak ada. Sepatah minta pun tidak, tuan-tuan. Yelah, kita bawa lah bantuan. Tapi dia daripada mulut dia, sepatah minta pun tidak. Masya Allah. Jiwa. Jiwa merdeka. Orang yang jiwa merdeka ni, dia tenang. Sanusi, kenapa berani lawan? Tak ada kes. Jiwa merdeka. Kalau ada kes, berani lawan? Tak berani. Yang sanggup lawan, angkat tangan ni makna lawan. Itu dia. Sebab bebas. Saya ada kawan jutawan, kontraktor besar. Satu hari saya pernah borak dengan dia, ajak dia pergi minum kedai, saya aja borak. Saya tanya dia macam mana kerja. Oh, dia kata payah sekarang ni, payah. Barang mahal, harga barang melambung. Pekerja lagi payah. Pekerja lari saja. Saya borak dengan dia ni, sikit-sikit payah, sikit-sikit payah. Sakit kepala dengan aku sekali. Banding dengan makcik tadi yang menderita macam tu, sikit-sikit Alhamdulillah. Ini maknanya
kita sebenarnya dalam hidup ni memang Allah akan uji kita. Sekarang tuan-tuan diuji untuk pilih pemimpin. InsyaAllah 12 bulan nanti pastikan undi anda kepada calon nombor 1 daripada perikatan. InsyaAllah. Boleh? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan, beri kemenangan kepada kita. Dan insyaAllah 12 bulan nanti pastikan kita keluar mengundi ramai-ramai. Dan calon dan pengundi luar tolong balik mengundi. Ya, kalau perlu tumpang bah naik pula kereta. Kata Marun Tuan Aziz, kalau perlu merangkaklah balik. Ya, pastikan kita undi, jangan sia-siakan undi kita. Dan jangan sekali-kali kita undi selain pada perikatan nasional. InsyaAllah. Ya, saya tengok wajah tuan-tuan tak sabar-sabar tunggu 12 bulan. Hari ini baru 9. Alangkah baiknya kalau besok 12 bulan. Betul tak? Tapi besok baru 10. Ya, baru 10. InsyaAllah. Terima kasih banyak pada Imam Datuk Kawasan, calon kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati tuan-tuan pengenal dia Sir Jeffrey Jan ni. Bukan orang lain pun, orang sini, besar di sini, bersama dengan tuan-tuan di sini. Ya, kita kenal dia. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita. Siru al-barakatuh. Sekian dulu.